warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening. Brothers and sisters, welcome to Jom Tadabbur Quran. Selamat datang ke rancangan Jom Tadabbur Al-Quran. Episod yang ke-48 bersama saya Muhammad Sani. Jom Tadabbur Al-Quran. Al-Quran dihayati terus ke hati, insya-Allah, bersama lebih kurang sejam ataupun kurang. Kita akan bicarakan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan berkongsi tadabbur-tadabbur, apa yang kita boleh ambil daripada Al-Quran itu sendiri. Berbeza dengan jom ngaji sama-sama, just kita baca dan kita huraikan sahaja, tetapi ini lebih lagi ya tuan-tuan puan. So kita nak lebih lagi dengan adanya usul tafsir ataupun sebab turunnya ayat tersebut dan sebagainya. Jadi apa khabar semua? Selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, kita syukur Allah SWT. Salawat dan salam ke atas Nabi Jungan sallallahu alaihi wasallam. Jadi berikan kesempatan nikmat iman dan Islam. Hari ini kita berada pada 5 Ramadan, 17 April. Alhamdulillah. Bagaimana puasa kita, tuan-tuan puan-puan? Mungkin ada yang sedang membeli belah dan sebagainya. Masih dalam bazar ataupun sedang berjual dan sebagainya. So anda boleh dengar, insya-Allah. Jadi promote juga kepada pembeli-pembeli tu, anda tahu, ataupun yang sedang beli-beli itu. Segmen tadabbur ni ada dekat Love Quran. So Love Quran ni special diuruskan oleh OKU Penglihatan. So dekat mana lagi yang jumpa kan? Ada ke page lain ni yang di-handle oleh OKU Penglihatan? Mungkin ada, tetapi saya rasakan inilah satu-satunya page dalam bidang agama, dalam bidang Al-Quran khususnya, di-handle ataupun diuruskan oleh OKU Penglihatan. So kalau nak tengok OKU Penglihatan ni boleh buat tak boleh buat. So kena saksikan, inilah page kami, page Love Quran Group. So anda siapa yang baru datang dan sebagainya boleh komen clear atau tidak audio dan video. Kemudian jangan bantu saya juga untuk kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Apa sahaja media sosial anda ada, di Telegram, di Facebook group, di WhatsApp, di Messenger, di mana lagi, macam-macam ada. So ini teknologi yang kita gunakan ke arah kebaikan. So siapa yang tak dapat kesempatan nak masuk, nak join pun, nak dengar sebagainya, anda boleh masuk saja dan tekan butang share. Itu yang saya nak. Saya mohon sangat daripada anda, tekan butang share supaya ramai dapat manfaat. Walaupun tak ramai tengok, tetapi dengan usaha kita tu Allah akan menilai. Itu paling penting ya, teman-teman. Jadi mungkin ada yang dari mana, apa aktiviti anda sekarang, sedang bersiap-siap menyiapkan juadah makanan dan sebagainya. Sambil-sambil tu boleh dengar juga bersama keluarga. Okey, saya pun nak share dulu kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. So anda kena join hari ni sebab hari ni ada hadiah. Bukan hadiah lah, macam free gift lebih kurang. Tetapi semuanya pastikan bermanfaat. So kita nak guna benda ni sepanjang kalau boleh tadabbur ni lah. Ataupun kita akan hurai sikit-sikit. Saya share dulu. Mungkin waktu ni sibuk kan, ramai-ramai apa ni, tadab siap-siap dan sebagainya. Tak apa, kalau ada ni, anda boleh masuk lepas ini, insya-Allah. Oh, tak apa. Okey, selamat datang kepada 3 viewers kita pada hari ini. InsyaAllah, hari ini kita akan teruskan tadabbur kita, nak faham lagi ayat-ayat tentang Al-Quran ini dalam surah Al-Baqarah. Okay. Ayat yang ke berapa tu? 206. 206. Muka surat Al-Quran biasa, Mushaf Osmani, tuan-tuan perempuan guna. Muka surat 32. Okey, muka surat 32 ayat 206. Mula dengan kalimah wa idza qila. Okey. Yang menggunakan Al-Quran Braille, muka surat 47 sebelah bawah tu, siapa yang ada tafsir bin Ar-Rahman boleh buka. Jilid yang kedua ataupun juzuk yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang kedua. Ayat 206 menggunakan kalimah wa idza qila lahu. Okey. So penting kita nak cepat kalau boleh, kita nak habiskan. Mungkin ada nak bersiap-siap dan sebagainya. Tapi sebelum tu
Masya Allah. Terima kasih Puan Mastulia daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, saya nak share sikit sambil-sambil anda share-share kepada orang lain tu, nak tambah lagi viewers kita. So, kita nak share, sebentar lagi saya akan, ataupun saya dah suruh admin untuk pin tu, satu PDF tu, e-book lebih kurang. So, kita nak cerita macam mana tadabbur ni. Sama ni kita dah cerita penekanan-penekanan macam mana kena tadabbur, pentingnya tadabbur ini kan. Kita ada 4 verses, 4 verses dalam Quran yang cerita pasal tadabbur kan. Afala yatadabbarun, apa tu? Lidabbaru ayatihi. Lebih kurang itu antaranya lah. So, kita cerita situ. Tapi macam mana nak tadabbur ni? Detail-detail dia lebih lagi spesifik lagi secara khusus. So, kita akan ambil je dari mana-mana ulama-ulama kita ke. Pasal siapa saja yang buat buku-buku pasal tadabbur. Saya pun sendiri ada, bukan ada buku sendiri, maksudnya kita ada juga sedikit penjualan buku. So, nanti kita akan tengok semasa ke semasa. Sebenarnya kita tahu apa, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita nak masuk lebih dalam kepada tadabbur, kita nak faham lagi Al-Quran ini, first kali kita kena set mind kita. Betulkan minda kita baca Al-Quran ni bukan sebab nak dapat pahala sahaja, bukan sebab nak elokkan bacaan saja, bukan sebab nak belajar tajwid saja, bukan sebab nak kerana bacaan-bacaan tertentu, kerana baca Yasin contoh malam Jumaat, kerana ada kemalangan dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Bukan sekadar itu saja, lebih lagi daripada itu, kita nak petunjuk daripada Al-Quran. So, saya selalu katakan, saya selalu ulang-ulang benda ni, yang mengatakan kalau kita nak bercakap dengan Allah SWT, kita kena sembahyang. Kalau kita nak dengar apa yang Allah nak cakap pada kita kena baca Al-Quran. Begitu saja konsep dia. So, mudah saja. Just kita pandang buku ini, buku yang ada dalam kalangan tuan-tuan puan ni, mungkin ada yang dah bersedia dengan wuduk dan sebagainya, nak tengok Al-Quran dan sebagainya. So, buku ni kita pandang lebih lagi daripada buku-buku yang lain. Mungkin kita selama ni baca buku-buku macam-macam majalah apa sebagainya. Tetapi kita pandang buku ni penting lagi pada aku. Sebab ia dibawa guide aku di dunia dan akhirat. Maksudnya dekat dunia ni ada buku, dan akhirat ni pun jadi pembela kita. Dia akan jadi buku pada kita juga. Subhanallah. So, nak katanya buku ni antara buku tu penting lah berbanding dengan buku-buku yang lain. Kita kena utamakan buku ni lah. So, sebabkan dia penting, kita kena tahu kenapa dia penting. Dan kita kena kenalkan dia lagi dengan apa benda-benda dia kan dalam kandungan dia ni. Apa dalam kandungan dia yang kita boleh ambil pengajaran. Sebab dia kata guide kan, guidance to all mankind. So, panduan kepada seluruh umat manusia. So kita tahu lah kenapa Al-Quran ni jadi panduan. So, mesti ada sesuatu hikmah dan sebagainya. Sebab itulah kita nak tadabbur Al-Quran. So, kita dah mulakan dulu. Kita banyakkan baca terjemahan. So, ambil peluang dalam bulan Ramadan ni. So, kita baca-baca banyak terjemahan, insyaAllah. Okey, kita baca dulu dengan surah Al-Fatihah. Kita mulakan sebelum kita masuk pada ayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, kita akan mulakan insya-Allah pada ayat 206 sehingga 210. Wa idza, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Okey, kita akan nak share terjemahan dia sekejap. Terjemahan ya. Share screen Google Chrome. Okey. Terjemahan Al-Quran bahasa Melayu. Terima kasih website kita quran.my surat 32. Okey. Okay, sebelum tu kita nak review dulu, kita nak ambil pengajaran untuk minggu yang lepas. So anda boleh tulis di ruangan komen ataupun dalam tulisan anda lah, nota-nota anda insyaAllah. So kita tengok minggu lepas kita sampai ayat 200, dari 201 sampai ayat 205 kan. Tapi untuk hari Rabu tu 203 sampai 205 kan. Okey, pertamanya ayat 203 tu 203 wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala tu kan. Okey, itu ayat 203 yang katanya kita nak kena banyak berzikir kepada Allah SWT, ingat Allah SWT dan sentiasa bertakwa sebab kita akan dikumpulkan nanti pada hari akhirat. Okey. Seterusnya ayat 204. Okey, wa minan nas, itu menceritakan pasal orang munafik, golongan yang ketiga dalam bab-bab ni lah. Lepas itu pasal haji tu kan. Katanya ini adalah orang yang tertarik, orang kata tertarik dengan kata-kata dia, dengan kelebihan yang dia ada lah kan. Lepas tu bersumpah dengan nama Allah SWT dan sebagainya. So kita nak elakkan daripada orang-orang macam ni. So tak perlu ambil pengajaran. Sebenarnya wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida, sama juga orang yang merosakkan harta benda, merosakkan bumi ni apa semua. So jauhkan ni, Allah tak suka orang-orang yang lakukan kerosakan ni. Okey. Wa idza qila lahu taqilla. So ini ayat kita, ayat 206. Ya, kita teruskan sekejapnya terjemahan dia. Terjemahan. Okey. 206. Uh, 206. Okey. Kita besarkan sikit. Okey. Nampak kan? 206 ni. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Okey, ambil. Dan apabila wa idza tu qila dikatakan, okey, bahasa Arab ni. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Akhadhathu al-'izzatu bil ithmi. Ithmi adalah dosa. Ithmi adalah dosa. Fahasbuhu jahannam. Neraka jahannam lah. Okey, wala bi'sal mihad. Okey, maksud dia, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu padanlah ia menerima balasan azab neraka jahannam, dan demi sesungguhnya
Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. So ambil perkataan di sini, perkataan perhatian di sini. Satu perkataan yang saya nak bagi kepada anda semua. Perkataan ini dikatakan dalam tafsir menunjukkan perkataan yang akhir tu last tu dari ayat 206 ni, al-mihad. Alif lam mim bawah ha atas alif kan. Al-mihadu. Al-mihad ni dikatakan tempat tinggal seolah tempat tidur. Insya-Allah. Wa idza qila lahu taqillah, dikatakan di sini, bila dikatakan kepada orang-orang yang munafik tu, orang-orang beriman atau orang-orang sahabat-sahabat dia lah, yang katakan sebelum ni kita cerita pasal orang-orang munafik kan, ceritakan pasal apa ni, macam mana perangai mereka dan sebagainya. So dia nak so ada orang bertegur lah kan, macam contoh kita ada mak kita tegur ke kan, kita buat kerja tiba-tiba mak panggil dan sebagainya, so dia cakap apa, suruh bertakwa pada Allah. Itu jadi punya statement dia. Lepas tu mereka tetap tak dengar dan mereka tetap sombongkan diri, izzah, bangga diri dan sombong. So sifat sombong ni menyebabkan izzah tu kan, menyebabkan kita tak boleh terima teguran, tak boleh terima pandangan orang lain, tak boleh terima nasihat orang lain. Sedangkan nasihat tu atau kebenaran tu adalah benar. Kita sebaliknya memilih kepada yang tak benar, ikut pandangan kita sahaja. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Memang sesuai lah tempat dia. Allah terus cakap neraka lah tempat yang sesuai, dan itulah tempat tinggal atau tempat tidur. Tempat tidur yang paling sesuai untuk dia. Begitu Okey. Seterusnya, sekejap. Terima kasih Luqman menonton. Salam. Okey. Seterusnya, wa idza, kita cerita lagi ayat ni. Kita nak ambil pengajaran di sini bahawa kita kena terima teguran orang lain. Itu saja dia punya yang senang kita faham lah, senang kita ambil. Selepas kita dah bangga dengan apa orang-orang yang mengajak kepada dunia ni, dia tak akhirat pun akhirat kan. Selepas tu dia pun melakukan kerosakan dan sebagainya. So pastinya lah dengan kerosakan tu dia rasa bangga lagi. Dia bangga lagi buat kerja-kerja dosa ni. Rasa bangga lagi buat kerja-kerja tak baik ni. So dengan itulah dia katanya aku lebih hebat. Dia katanya macam perangai siapa tu? Perangai iblis kan. Perasan tak? Allah dalam surah Al-A'raf, iblis kata apa? Aku lebih baik lagi daripada Nabi Adam kan. Aku ciptakan daripada api. Nabi Adam daripada tanah. So mana lebih baik kan? Kata dia lagi mulia lah. So padahal Allah kata Allah tak tengok pun sama tu kamu cipta daripada mana apa semua tu. Allah tengok pada hati dan amal kamu je kan. So yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. So kita nak kejar takwa ni sebab apa? Nak jadi orang yang mulia lah kan. Bukan saja di dunia kan. Kalau tak kisahlah kalau di dunia kita tak popular pun tak ada masalah. Tapi di akhirat tu kita nak jadi maknanya orang langit tu, penghuni langit tu tahulah nama kita. Kalau tak sebut Luqman ya. So siapa yang ada dalam ni, siapa-siapa saja yang join dan follow-follow kita, dia terkenal lah, Allah semua tahu. Sebab mereka selalu join tadabbur, mereka selalu join ngaji sama-sama. Mereka nak dengar pasal Al-Quran. So subhanallah. So biasalah orang-orang macam tu lah, memang biasa hati dah keras kan. Kita baca dulu surah Al-Baqarah kan. Dia kata-kata sumbat-sumbat lagi. Telinga takut dengar betul sehingga macam tu sekali perumpamaan dia kan. Tu orang munafik kan. Sebenarnya orang munafik ni orang yang takut. Dia tak nak orang cerita pasal dia, orang cerita kebenaran. Itu sebenarnya. So fahasbu jahannam. Memang kata munafik ni neraka yang paling bawah kan. Lapisan paling bawah kan. Macam tu lebih kurang. Wala bi'sal mihad. So kita tak nak lah kita ni tergolong dalam orang munafik, dan tanggungjawab kita untuk menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, menasihati orang lain. Kita nampak ada sesuatu yang tak betul dan sebagainya, kita kena tegur lah, kita kena bagi tahu. Tetapi tanggungjawab itu selepas itu kita dah tak tanggung lah. Kalau saya dah bagi tahu sekali awak tak nak ikut juga tak ada masalah. Awak tanggunglah sendiri akibatnya nanti. Di dunia lagi dan di akhirat nanti. Itu sahaja konsep dia. Okey, seterusnya ayat 207. Okey, 207.
Okay, yang muka surat biasa, muka surat 32, boleh tulis di dalam komen. Ayat kita 207 sekarang. Braille muka surat 48. Okay, 48. 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu tiqa'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Subhanallah. So ada sebab turun ayat ni. Dikatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, nama dia, nama sahabat tu. Dia ni belum berpindah, dia baru masuk Islam, okey. Awal kira lambat sikit lah kan masuk Islam. Dan dia masa tu Nabi dah berpindah ke Madinah, so dia belum pindah lagi. So dia nak pindah ke Madinah lah, nak berhijrah ke Madinah. So dikatakan Suhaib Ar-Rumi ni pandai panah, pandai memanah. So archery power lah kan, archery. So dikatakan kalau apa ni, dia nak pergi Madinah kan, dia nak pergi Madinah. Lepas tu dikatakan orang-orang Quraisy ni kata apa? Boleh, tapi kamu kena tinggalkan harta-harta kamu. Dia ni antara yang kaya lah rasanya. Dia antara kaya, banyak harta dia. Dan dia juga pandai memanah. So dia kata juga kepada Quraisy Mekah ni, kalau aku nak pergi Madinah, kalau ni aku nak panah, kalau kau nak panah aku akan panah kau semua balik. Macam tu lah. Dia antara yang hebat lah. So dia hormati juga. So dengan niat yang macam tu, dengan keazaman yang macam tu, dengan jihad dia macam tu, dia kata memang dia tinggalkan seluruh harta dia di Madinah tu. Balik lah, kalau nak ambil harta aku, ambil lah. Aku tak nak, aku pergi kepada Rasulullah SAW di Madinah. So sampai di Madinah, Rasulullah memuji tindakan dia ni. Dia katakan, beruntunglah orang yang menjual. Beruntunglah kamu jualan kamu ni. Beruntunglah. So turunkan ayat macam ni. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Kita pun tak tahulah kita dapat jadi macam ni. Orang yang sangat cintakan Allah, mestilah cinta tu lebih mendalam lagi daripada harta-harta semuanya. Sebab tu dia boleh mengorbankan diri dia sendiri, menjual harta-harta semua tu kerana mencari keridaan Allah. Memang ada orang macam tu di dunia sini. So memang dijanjikan dia sedia dalam Quran dan sebagainya. Ada satu pihak yang akan membela. Walaupun orang tak bela Islam ni dah, orang dah jadi macam-macam dah, tapi tetap ada seorang, dua ataupun puak-puak tertentu yang akan sentiasa membela Islam ni. So kita tak perlu risau. Yang pentingnya kita risau diri kita, tuan-tuan dan puan. Kita risau diri kita. Kita nak jadi orang macam mana? So, kita dah bincang dulu, orang yang berdoa untuk dunia, nakkan dunia sahaja. Soalnya orang yang nak duniakan dan akhirat dan dia nak jauhkan daripada azab neraka tu orang kedua. Soalnya ketiga tadi orang munafik. Saya orang munafik tadi yang dua ayat 200 berapa tu? 204 dengan 5 kan. Kemudian ayat 206 tadi ceritakan orang yang mengajak orang kepada kebaikan, dan ini menceritakan juga pasal puak ataupun pihak berikutnya, orang berikutnya yang sentiasa ingin keridaan Allah SWT. So apa pun kita lakukan ni kerana Allah SWT, kerana keridaan Allah SWT. Memang cakap senang tapi nak dapat tu bukan senang, tapi nak tak nak kita kena cubalah kan. Mana kita boleh buat, kita boleh buat. Sebab Allah ra'ufum bil ibad. Allah ni sangat-sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah ni sangat belas kasihan. Ra'uf, ekstrim. Kalau bagi satu, kalau ekstrim ada ra'uf ke basir ke, dia ada wow tu sebenarnya ekstrim. Sangat lagi. Sangat-sangat penyayang, okey, kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Pastinya ganjaran yang besar ni menanti kita, terutama di bulan Ramadan ni, dengan kita beribadah, berjihad dan sebagainya. Okey. Seterusnya 208. So kita tengok tadi tuan-tuan dan puan, orang yang mengajak kepada kebaikan ni, menasihati orang ni. Lepas tu mereka ni seterusnya orang yang orang yang berjihad pada jalan Allah SWT. Tidak memikirkan kehidupan di dunia, sebaliknya mengutamakan kehidupan di akhirat. Okey. Ya, ayat seterusnya ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatian di sini. Bila Allah kata amanu, orang-orang beriman. Maksud orang-orang yang kita dan orang-orang yang nak berusaha jadi orang yang beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Tajuk kita adalah jom ikut Islam. So, itulah tempatan dengan ayat ini. Udkhulu, masuklah kamu fis silmi, kepada agama Islam yang agama perdamaian kafah. So ada sabdu di situ lagi, ada isyadah gitu kan, penekanan lagi. Secara keseluruhan, semuanya sekali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. So dikatakan khutuwat ni adalah jamak kepada khutbah. Maksudnya banyak langkah-langkah. Satu langkah namanya khutbah. Khut tu kan, khut. Kalau banyak namanya khutuwat. Khutuwat. So dikatakan langkah syaitan ni, bisikan-bisikan syaitan ni sangat banyak lah. Dengan adanya bantuan-bantuan daripada hiburan-hiburan dunia dan sebagainya kan. Rakan-rakan kita ke yang dengan orang-orang munafik ni lagi kan, ajak orang pada keburukan dan sebagainya. So dikatakan langkah-langkah syaitan khutuwat ni langkah-langkah syaitan ni sangat banyak. Sebab tu kita kena bersedia dengan masuk ke Islam secara terus. So dikatakan juga masuk Islam ni adalah, pertamanya bolehlah orang-orang yang masuk dalam Islam, anda kena join Islam, masuk, invite orang lain kepada Islam kan. Kemudian dikatakan juga jom ikut arah-arahan segala perintah di dalam Al-Quran ni, segala perintah di dalam Islam ni ikut dengan sebenar-benar ikutnya, bukan campur-campurkan dan sebagainya. Okey, selepas tu ayat ni turun sebenarnya dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Contoh Abdullah Salam kan, Abdullah Salam, dikatakan agama Islam ni kan dia memulakan, ada mengagungkan hari Jumaat lah kan. So hari Jumaat ni sangat-sangat diagungkan lah. Tetapi dia juga nak agungkan hari Sabtu, dia masih lagi cinta kepada agama dia. Dia nak hari agama dia, hari special dia, ataupun hari festival dia, ataupun hari keagungan dia, orang Yahudi adalah hari Sabtu. So dikatakan turunlah ayat ni, dia dahulu masuklah kamu ke dalam Islam terus. Utamakan cara hidup Islam ni, ad-din tu. So kalau kita tengok agama Islam ni sangat lengkap tuan-tuan puan, sahabat-sahabat sekalian kan. Kita tengok daripada kita kecil sebelum kita lahir lagi, penjagaan ibu, mencari pasangan dan sebagainya, cari yang baik dari sudut agama, akhlaknya dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kelahiran anak dan sebagainya, disusun dengan akikah dan sebagainya. Kemudian dengan pemberian nama dan sebagainya. Kemudian dengan syarat-syaratnya, dipanggil suruhan kepada seseorang kepada solat dan sebagainya, dengan adanya hukum hakam dan sebagainya, dengan adanya hukum dalam waktu balik dan sebagainya, bila macam mana kehidupan dengan ibu ayah dan sebagainya, menghormati orang tua dan sebagainya. Kemudian bila dah tua dah besar tu macam mana nak uruskan harta, lepas tu dengan pemberian zakat dan sebagainya, dengan amal-amalan yang boleh kita lakukan, dan jangan ikut perintah dan sebagainya, dosa-dosa dan jangan langgar dan sebagainya. Dengan bila dah sampai tua juga, ada hukum-hukum tertentu, hukum berpuasa, tak boleh berpuasa dan sebagainya, sakit dan sebagainya, ada juga hukum-hukum dia. Kemudian bila dah sampai tua, dah nak mati, ada hukum-hukum dia, bacakan apa tu, syahadah tu kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagi kami minum air dan sebagainya, dia saat azab tu kan. Lepas tu bila dah mati pun kita wajib kuburkan dia, kebumikan dia juga, ada syarat-syarat dia juga. So bila dah mati pun ada pengurusan harta pusaka. Banyak cerita ini. Okey, itu semua disusun dalam Islam demi kemaslahatan, demi umat Islam tu sendiri. Nak katanya agama yang lengkap, agama yang satu-satunya agama yang lengkap lah, dengan apa ni, peraturan dan sebagainya. Sebab kalau tak ada peraturan dalam hidup ni, kalau kita boleh makan semua kan, contoh babi apa semua nak makan dia, contohlah kan. So jadi huru-hara. Memang kita tengok jadi huru-hara dan sebagainya. Tak ada peraturan, manusia akan sewenang-wenangnya hidup. Jadi tak ada panduan, tak ada guide, akan bergaduh sini sana dan sebagainya, macam-macam lah kan. Sebab kita tengoklah kejadian-kejadian tu setiap hari ni, sebab apa? Orang tak nak ikut Islam, orang tak nak, mungkin tahu tapi tak nak ikut juga apa yang ada dalam Islam ni, terpengaruh dengan dunia-dunia ni. So dikatakan juga jangan jadi seperti orang Yahudi lah, orang yang jadi apa perangai dia, kita baca dalam juz yang pertama,
ikut satu perkara, ikut satu arahan-arahan yang mereka suka, tapi tinggalkan arahan-arahan yang mereka tak suka. Maksudnya mereka mengutamakan hawa nafsu. So kita tak nak juga yang mengutamakan hawa nafsu. Kita ada panduan, kita ada syariat kita. Utamakan syariat, insya-Allah bila nafsu itu dipandu dengan syariat, dia akan menjadi lebih baik insya-Allah. Okey. Itu pengajaran bagi ayat 208. Sebenarnya ayat 209, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan sebabkan tipu daya syaitan itu, sudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Okey. Biasalah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, bila nak pergi highway tu ataupun nak pergi satu perjalanan tu yang jauh tu, mesti ada yang mengantuk dan sebagainya, singgah R&R ataupun nak makan-makan dulu ke. Ada yang mungkin yang diuji oleh Allah dengan kemalangan dan sebagainya. Ada kereta rosak ke apa semua. So, macam itulah juga perjalanan kita di dunia ni, mesti ada yang tergelincir dalam dosa. Dan jadi sebaik-baik kita ni adalah orang yang berdosa tetapi mereka ni bertaubat. Itu yang sebaik dalam hadis Nabi SAW. So dikatakan bila dah dapat keterangan-keterangan tu, sekiranya itu pengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan yang banyak ni kan. So dah dapat kebenaran, kita dah tahu. So ketahuilah Allah ni sangat berkuasa. Allah sangat berkuasa dalam mengadakan hukumannya dan sebagainya. Mewujudkan beri ketakutan kepada kita dan sebagainya. Memberi sebenarnya Allah juga hakim. Bukan Allah ni maha kuat saja, maha perkasa saja dengan hukum-hukuman dan sebagainya, tetapi Allah bijaksana. So dia ada time-time dia, mungkin Allah akan kenakan punishment tu terus. Atau umat-umat terdahulu kan, tengok macam-macam yang dikenakan kan, banjir dan sebagainya, taufan dan sebagainya. Tetapi juga boleh juga hukuman tu ditangguh sampai di akhirat nanti. So itu semua kebijaksanaan Allah SWT. Kita tak nak pertikaikan, tak perlu pertikaikan. Sebab Allah ni sangat bijaksana. So sebab apa ditanya sekarang kan, diberikan COVID-19 hikmah. Mestinya ada hikmahnya yang kita pun tak tahu lagi. Mungkin ada kita tahu, mungkin ada kita tak tahu. Kan? So selama ni orang tak ambil berat kan. Mungkin pasal kurang-kurang ambil berat pasal solat di masjid, di surau dan sebagainya. Tetapi sekarang ramai yang bertanya bila surau nak buka dan sebagainya. So bila dah buka tu kena pergilah kan. Sama-samalah kita imarahkan siapa lagi. Kalau bukan kita, dan bila lagi kalau bukan sekarang, insya-Allah. Okey, seterusnya ayat mudah saja, ayat yang fa in zalaltum ni. So dikatakan yang tadi munafik tu pun ada juga sahabat-sahabat masa itulah ada orang munafik, nama dia tak ingat nama dia, panjang sikit nama dia. So yang Suhaib Rumi itulah yang tadi, yang orang yang berhijrah tadi kan. Okey, fa in zalatum dah. Ayat 210, sikit saja lagi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka. Dan kepada Allah jugalah kembalinya segala urusan. Okey. Mudah saja ayat ini. Hal yanzuruna illa, dikatakan satu amaran jugalah. Adakah kamu tidak melihat atau tidak menantikan illa ayyatiyahumullah. Ni azab Allah yang akan turun seolah diumpamakan sebagai awan, awan gelap, zulalim minal ghamam. Ghamam ni ada juga dalam surah Al-Baqarah juzuk utama tu kan. So awan putih, awan tipis yang warna putih. So dikatakan dulu pernah berlaku kemarau dan turun awan macam ni kan. Kita ingat ni satu nak turun hujan lah, gelap maksudnya, tetapi ada azab yang akan menanti mereka. So mereka dinaun dengan awan yang putih dan sebagainya. So ada dikatakan peristiwa ni juga akan berlaku di akhirat nanti, di waktu kiamat nanti. So waktu gunung-gunung ganang ni berterbangan dan sebagainya, ada dikatakan juga so malaikat juga akan turun jaga dan mereka akan jaga semualah kita punya ni
diri kita, apa-apa yang kita lakukan, so akan berlakunya apa tu, hisap-hisap di situ, dan bezakan orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. So ni bagi kegetaran kepada orang-orang munafik khususnya, kepada orang iman, meningkatkan keimanan mereka bahawa Allah berkuasa melakukan apa sahaja, turunkan apa pun sekali. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepadanya seluruh perkara kita balikkan kepadanya, kepada Allah SWT. Balikkan segala urusan kepada Allah SWT. So kita boleh pilih antara 2-3 puak ni, 2-3 golongan manusia ni, mana yang kita nak jadi. Mungkin selama ni kita dah mungkin dalam peringkat apa namanya, nakkan dunia sahaja kan. Kita kena ubah, nak tambah lagi dengan nakkan akhirat, dunia dan akhirat, jauhkan dari azab neraka. Tak cukup dari itu, kalau selama ni kita mungkin ada kalangan kita orang yang munafik kan, berpengaruh dengan orang-orang yang cakap dan sebagainya, orang-orang yang hebat cakap dan sebagainya, mungkin kita juga mempengaruhi orang lain dan sebagainya. So kita berubah kepada orang yang berusaha berkorban dengan Allah SWT, memberikan apa yang kita boleh bagi pada jalan Allah SWT. Kita ada harta, kita ada suara, kita ada makanan dan sebagainya, kita buat dermakan pada orang lain. So itu juga dikira mengorbankan pada jalan Allah SWT. Subhanallah. Dan sangat indahnya dikatakan Allah kata ayat berikut tadi kan, masuklah ke dalam Islam tu, dikatakan memerlukan jihad dan infak lah untuk berjuang pada jalan Allah ni, dan memerlukan harta dan sebagainya. So dikatakan masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Dalam Islam ada ekonomi dia, susun macam mana dan sebagainya. So tak apa. Okay, penyusunan dan sebagainya. So memang penting lah untuk benda ni, untuk kita hadam. Maksudnya kita dah, selama ni kita masuk Islam ataupun kita ni sekadar Muslim, orang yang ikut keturunan agama sahaja, ikut keturunan kita sahaja. So nak katanya kita kena dalami agama Islam tu lah, itu basic dia. So okay, itu satu point. Kemudian memerlukan jihad kan, memerlukan jihad. Orang munafik pun sendiri suruh masuk Islam, walaupun dia suruh bertakwa kepada Allah, kemudian masuk Islam dan sebagainya. So ini satu lagi peringatan-peringatan yang sentiasa datang kepada kita, yang kita dengar, kita perlu ambil pengajaran dan kita perlu amalkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya rasa itu sahaja. Astagfirullahalazim. Kita tengok admin kita dah pin ke belum, saya kata itu. Kita punya buku ataupun praktikal tadabbur tu, saya ambil tadabbur tu daripada Tadabbur Center, so anda boleh like page dia juga. Sangat menarik dia punya penerangan tentang tadabbur tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya tengok juga kalau saya ada ni, saya akan share lagi kat sini sekejap. Okey, sekejap. Sekejap saya nak share lagi kepada anda, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Try. Okay, saya tag kat komen ni. Anda boleh try masuk. Tapi dia gunakan Google Drive. So kalau ada yang Drive, so Google Drive ni tempat kita menyimpan folder-folder ataupun video-video ataupun gambar yang mungkin dalam phone kita dah penuh sebagainya. Kita gunakan Google Drive ni, gunakan account Google tu. So sign in je pada ni Drive ni. So nanti anda boleh simpan dalam tu. Dia ada berapa GB ya? 15 GB rasanya. Okay. So anda masuk, kalau ada dah Drive, anda terus buka saja, dia akan preview terus PDF ni. Okay. Itu saya nak post. So kita dah share tadi pasal niat, bertukar niat dan sebagainya. Ada lagi set time semuanya, kita akan share lagi pada episod akan datang.
Tengah dah baca dulu. Dapat dia punya point dia lah kan. Tadabbur tu. Macam mana kita nak tabur yang sebenarnya. Okey, terima kasih banyak pada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan lepas-lepas ni pun boleh share lagi pada yang lain. Dan terus stay dengan Love Quran Group insyaAllah. Okay, sekian dari saya. Mohon maaf tidak kata kasar bahasa. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Af. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran di hati terus ke hati.